Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita sambung lagi tentang bentuk-bentuk tenaga. So kita ada 5 lagi bentuk tenaga yang kamu kena tahu. Soalnya soalan-soalan bentuk-bentuk tenaga ni mereka boleh tanya dalam bentuk eksperimen. Ataupun mereka boleh tanya dalam bentuk kebat. Ataupun dia orang boleh sahaja tanya dalam bentuk soalan yang senang, iaitu bentuk soalan objektif. So kita kena tengoklah satu persatu. Tinggal 5 lagi bentuk tenaga. Jadi kalau kamu tengok sini kita ada tenaga nuklear. Kalau kamu masih ingat lagi nuklear kan cikgu ada ajar hari tu. Nuklear adalah daripada contohnya uranium. Daripada contohnya uranium. So uranium ni lah yang akan menghasilkan yang digunakan untuk nuklear. So, nuklear adalah, tenaga nuklear adalah dihasilkan daripada nuklear, daripada uranium. So ni tenaga nuklear berasal daripada bahan nuklear. Bahan nuklear ni pula adalah contohnya macam uranium. So soalnya kena tanya dalam objektif. So tenaga ini dihasilkan dalam reaktor nuklear. So tenaga nuklear berasal daripada bahan nuklear dihasilkan dalam reaktor nuklear. So kalau kamu tengok sini, kalau kamu masih ingat lagi, cikgu ada tunjukkan gambar ni. Gambar macam ni, ini gambar baru tapi cikgu tunjukkan reaktor nuklear ataupun macam contohnya dia macam hilang. Untuk jana tenaga nuklear. So reaktor nuklear ni lah yang akan menjana tenaga nuklear. Tenaga daripada bahan nuklear contohnya seperti uranium. Kalau contoh kita tengok satu ni, ni adalah di dalam dia. So, kita juga ada contohnya containment building macam ni contohnya. So, kita tengok dekat dalam. So, bila kita tengok dekat dalam, ni adalah sebenarnya reaktor nuklear. So, reaktor nuklear ni, kalau kamu tengok di dalam, dia ada berbagai-bagai bahan. So, apa yang kamu perlu adalah uranium. So, uranium ni, kalau uranium ni digunakan untuk memusingkan turbin dekat di dalam ni. Dia memusingkan turbin. Bila dia pusing, yang paling senang cikgu boleh guna. Bila dia pusing, dia akan boleh menjana tenaga elektrik untuk kita. So, itu adalah reaktor nuklear. Ini adalah reaktor nuklear. Kadang-kadang mereka bagi gambar. So, dia akan tanya, apakah di bahagian 3.1 contohnya. Gambar raja 3.1. Itu soalan nombor 3. Jadi, kalau kamu tengok, ni dalam rupa dia macam ni lah. Rupa dia macam ni. Dan juga dia ada satu bangunan yang akan masukkan uranium di dalam. So, uranium tu digunakan untuk memusingkan turbin. So, dia akan pusing-pusingkan turbin dan dia akan menjana tenaga elektrik. Jadi, ini adalah reaktor nuklear. Reaktor nuklear untuk buat tenaga nuklear. Satu lagi, kalau kamu kena tengok sini, kita ada tenaga kinetik. So, tenaga kinetik ialah tenaga yang ada pada objek yang sedang bergerak. So, apa-apa objek yang bergerak, mereka ada tenaga kinetik. Contohnya, kalau kamu tendang bola. Bila bola tu bergerak ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, bila dia bergerak, dia ada tenaga kinetik. Contoh lagi, kalau contohnya kita ambil bola. Kita main bola keranjang contohnya. Kita buang ke atas. So, dia ada tenaga kinetik. Bila dia berada dekat atas, bila dia bergerak ke atas, bergerak ke bawah, dia ada tenaga kinetik. Asalkan dia bergerak, dia ada tenaga kinetik. Contohnya lagi, kalau kamu ada guli, kamu main dengan guli itu dibergerak-gerakkan, maksudnya dalam guli itu juga ada tenaga kinetik. So contoh macam ni. Kalau kita tengah berlari, kita ada tenaga kinetik. Asalkan kita bergerak, ada tenaga kinetik. Satu lagi, kalau ada tenaga kinetik ni, kalau kamu tengok sini, kita ada bola. Contohnya kamu lantunkan bola, pergi bawah, pergi atas. So, dia bergerak kan? So, ada tenaga kinetik.
Okey, satu lagi tenaga kinetik ni asalkan benda tu bergerak, dia ada tenaga kinetik. Contohnya kuda sedang berlari, dia bergerakkan. Dia bukannya di sana saja, dia akan bergerak. Contohnya dia berlari daripada kawasan rumput ni, dia berlari ke kawasan rumput yang lain. Contohnya kalau dia rasa dia mau makan lebih, jadi dia akan bergerak. So, bila dia bergerak, tu adalah tenaga kinetik. Okay, satu lagi contohnya burung. Burung yang sedang terbang. Burung tu dia bukannya dekat sana saja. Dia akan bergerak kalau dia terbang maksudnya. Dia akan pergi mungkin point A ke point B contohnya. Okay, daripada tempat contohnya daripada tempat pokok ni, dia akan pergi contohnya pokok yang seterusnya. Okay, pokok sebelah-sebelah. Jadi dia akan bergerak. Bila dia bergerak, nama tenaga tu adalah tenaga kinetik. Apa-apa benda yang bergerak adalah tenaga kinetik. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, so kita ada lagi 3. Kita ada lagi 3 tenaga. Okay, tenaga yang seterusnya adalah tenaga bumi. So paling senang adalah contoh cikgu tengah bercakap. Kan, sekarang. Okay, so tenaga bunyi, macam mana cikgu keluarkan tenaga bunyi ni? Kita ada peti suara di dalam. So, peti suara cikgu dia bergetar. So, itulah yang menghasilkan bunyi. Okay, lagi contohnya kalau paling senang kalau kamu ada speaker. Cuba kamu pegang, bila kamu pegang, kamu kuatkan bunyi, kamu pegang speaker tu, dia bergetar-getar. Dia gitu kan? Dia getar-getar. Kenapa? Sebab itulah dia boleh hasilkan bunyi. Sebenarnya kalau kamu belajar dengan lebih lagi, tenaga bunyi ni dia akan keluar dalam bentuk gelombang. Okay? Dia akan keluar dalam bentuk gelombang. Tapi ni adalah ekstra saja. Okay? Dia adalah info lebih. Nanti kamu akan belajar lebih lagi lah dengan lagi mendalam. Contohnya kita ada speaker. Okay? Kita ada speaker contoh. Pada tengok speaker ni, okay, jadi kita bawa pandai lukis. Contohnya speaker yang kita pernah guna dekat sekolah. Okay, orang tua cakap, okay, beratur. Contohnya kalau mikrofon tidak, dia akan guna speaker. Speaker yang macam pistol tu. Okay, so sebenarnya bunyi tu dia keluar dalam bentuk gelombang. So, dia akan pergi ke kita punya contoh telinga. Okay, so ni adalah contoh kita punya telinga manusia. So, macam tu lah kita boleh dengar bunyi. Benda tu akan bergetar. Okay, benda tu akan bergetar. So, barulah kita boleh dengar bunyi dalam bentuk gelombang. Dia akan pergi ke telinga kita. So, objek tu akan bergetar. So, paling senang contohnya macam ni lah. Okay, telefon. Kring-kring gitu kan. Telefon berdering. So, telefon berdering tu macam mana ada bunyi kring-kring ring-ring tu? Ada benda di dalam telefon tu dia bergetar. Ada benda dalam telefon tu dia bergetar. Okay, satu lagi contoh drum. Kalau kamu pernah main drum, cuba kamu letak tangan kamu. Tapi jangan terlalu kuat. Kamu letak 2 jari lah contoh. Cuba suruh orang pukul drum tu. Bila orang pukul drum tu, kamu akan perasan. Kamu pegang drum tu guna 2 jari, kamu akan perasan dia bergetar. Okay, dia bergetar. Jadi, itulah yang akan mengeluarkan bunyi. Okay, itu yang akan mengeluarkan bunyi. Bila contohnya kamu pukul drum, dia akan ada gitu. Dia akan ada bunyi getaran. Bila kamu pegang contohnya dengan 1 jari atau 2 jari, kamu perasan, oh dia bergetar, dia goyang-goyang gitu. Okay, so itulah bila drum tu bergetar, bunyi dihasilkan. Tenaga bunyi dihasilkan. Satu lagi contohnya speaker. Paling senang. Cuba kamu pasang speaker. Contohnya bila parents kamu tengok sesuatu macam wayang ke, ataupun tengok berita kan, cuba kamu pegang dekat kawasan speaker yang di mana bunyi itu keluar. Guna 1 jari. Okay? Kalau kamu pegang, kamu akan perasan speaker tu dia bergetar-getar. Okay, dia bergetar-getar, itulah hasil tenaga bunyi. Okay, kalau tidak getaran, tidaklah tenaga bunyi. So, dia akan bergetar dan menghasilkan gelombang. Dan gelombang tu masuk dalam kita punya telinga. Barulah kita dengar, oh ada bunyi phone lah. Oh, ada orang main drum lah di rumah sebelah, contoh. Okay, jadi itu adalah tenaga bunyi. So, kita tengok seterusnya tenaga elektrik. Okay, kita tengok tenaga elektrik. So, tenaga elektrik ni dibawa oleh arus elektrik yang mengalir dalam satu litar lengkap.
Okay, so tenaga elektrik dibawa oleh arus elektrik yang mengalir dalam satu litian lengkap. Contohnya kalau kamu ada suis rumah. Okay, kalau kamu ada suis rumah, kamu tekan pergi bawah contohnya. Kamu akan dapat terus elektrik. Contohnya kamu pasang kipas, kamu pasang lampu, kan? Kamu pasang TV. So yang mengalir dalam suis, contohnya ni adalah suis, kan? Kalau kamu pernah tengok, contohnya ni adalah suis. Okay, kalau kamu kasih masuk kamu punya contohnya wire yang untuk pergi ke arah TV tu dalam bentuk 3 ni, kamu kasih masuk, terus TV kamu boleh terpasang. Kenapa? Sebab contohnya ni TV kamu, sini switch kan, dia akan ada satu wire. Contohnya selalunya wire warna hitam. Okay, so wire ni lah yang akan menjana tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu akan dibawa daripada kotak ni ke TV kamu. Okay, so yang akan dibawa adalah tenaga elektrik. Bila kamu pasang saja switch ni, TV ni pun akan terus hidup. Kenapa? Sebab ada tenaga elektrik kena bawa di dalam satu litian. Okay, iaitu wire kepada kabel kepada TV tersebut. Okay, jadi kalau tidak, kita tengok satu persatu. Paling senang ni adalah tenaga elektrik. Okay, tenaga elektrik contohnya kalau kamu pernah balik kampung, okay, dia ada wire. Dia ada wire di dalam satu litian. Okay, ni yang akan menjana elektrik pergi rumah, pergi bangunan, pergi restoran, dia akan menjana tenaga elektrik pergi kilang. So, dia akan lalu semua. Okay, dia akan lalu semua. Elektrik akan lalu dalam tiang, dalam litian-litian yang tertutup ini. Okay, ini adalah fungsi tenaga elektrik. Satu lagi paling senang saya boleh bagi contoh. Okay, bila kamu pasang tenaga elektrik, contohnya macam ni. Kamu punya kipas boleh terpasang. Okay, kamu punya mesin basuh pun boleh terpasang. Setrika kamu pun boleh pasang. Lagi, peti sejuk pun boleh pasang. Kamu pasang saja dekat suis. Okay, kamu pasang saja dekat suis. Bila kamu on switch tu, dia akan terus terpasang. Okay, dia ada kabel yang boleh pasang ke arah switch. Kalau kamu pasang, dia akan terus pasang. Dia akan terus sejuk peti ais tersebut. Kenapa? Sebab yang warna hitam tu adalah kabel yang mengalirkan tenaga elektrik. Okay, jadi kita tengok tenaga yang terakhir, iaitu tenaga keupayaan. Okay, dan nanti cikgu akan sambung video yang seterusnya. Okay, so kita tengok yang terakhir adalah tenaga keupayaan. So, tenaga keupayaan ada pada objek yang berada pada kedudukan tinggi, dibegangkan atau dimampatkan. So, kedudukan tinggi contohnya kalau ada satu orang dekat sini. So, ini adalah kedudukan tinggi. Okay. So, bila dia berada dekat tinggi, contohnya bila orang mau pergi lompat dekat swimming pool. Okay, dekat kolam renang. Kamu pergilah paling tinggi. So, ada bentuk tenaga keupayaan. Okay, dibegangkan. Contohnya kalau kamu tarik benda tu. Contohnya gelang getah, kamu tarik. Itu maksud dibegangkan. Ataupun contohnya kalau kamu pernah pergi memanah. Kamu tarik. Panah tu. Okay. Bow tu dengan arrow tu kamu tarik. Maksudnya tu adalah regangkan. Dimampatkan, contohnya kamu tekan. Okay, paling senanglah bahasa cikgu boleh bagi kamu tekankan benda tu. Contohnya, kamu ada satu bentuk segi empat. Getah lah contoh. So, bila kamu mampat, kamu tekan sana, kamu tekan sini, dia jadi contohnya flat kecil. Tu adalah tenaga keupayaan. Kamu tekan contohnya benda tu. Ataupun kamu tekan ke bawah. Maksudnya, bila kamu tekan benda tu, kamu mampatkan benda tu, dia jadi makin kecil, tu adalah tenaga keupayaan. Okay, so kita tengok kedudukan tinggi. Contohnya dekat sini, kalau orang tu ahli renang contohnya, dia pergi paling tinggi supaya dia boleh buat corak, okay. Contohnya bila orang berenang kan, dia akan ada lompat-lompat, dia ada gaya renang yang sendiri supaya dia dapat muatan yang lebih. So, dia akan pergi kadang-kadang yang tinggi, ikutlah, okay, ikut kategori.
So, dia akan pergi kawasan yang tinggi dan dia akan terjun. Right? Jadi, bila mereka pergi ke kawasan yang tinggi, itu adalah ada tenaga keupayaan. Ataupun paling senang, kalau kamu pernah naik tangga, kamu pernah naik tangga, kamu di tingkat atas, itu adalah tenaga keupayaan juga. Bila kamu dekat atas tangga tu adalah tenaga keupayaan. So itu adalah kedudukan tinggi. Kalau dipegangkan, kita tengok contohnya macam ni. Orang memanah, dia tarik. Patutnya dekat sini, tapi dia tarik sampai ke belakang. So maksudnya dipegangkan. Bila memanah, dia ada tenaga keupayaan. Ataupun contohnya gelang getah ditarik, dipegangkan. Jadi gelang getah tu kecil saja. Lepas tu dia pun tarik pergi sini dan dia jadi besar. So bila dia dipegangkan, dia ada tenaga keupayaan. Contohnya lastik lagi. Jadi kan mungkin lastik tu kecil je dekat sini, tapi dia tarik. Dia tarik lastik tu ke arah dia dan adalah tenaga keupayaan. So itu adalah contoh tenaga keupayaan. Bila kedudukan tinggi, contohnya orang tu berenang di platform yang tinggi. Sebelum terjun tu dia ada tenaga keupayaan. Maaf. Satu lagi dipegangkan. Contohnya bila kamu memanah ataupun bila kamu main dengan gelang getah. Ataupun bila kamu ingin lastik sesuatu. Kamu tarik dia ke belakang, kamu stretch dia, kamu regangkan dia dan dia berubah bentuk, tu adalah tenaga keupayaan. Ataupun dimampatkan. Contohnya kamu ada benda yang segi empat macam ni, kamu tekan-tekan, terus dia akan jadi segi empat yang kecil, flat. Ataupun bila kamu ada bola, kamu tekan dan dia berubah bentuk flat, tu adalah juga tenaga keupayaan. Jadi kalau kamu tak ada soalan, kita akan berjumpa dekat video seterusnya. Kalau tidak, kamu boleh sahaja tanya cikgu apa-apa soalan. Jadi kita ada video seterusnya perubahan bentuk tenaga. Jadi kita akan bertemu di video yang seterusnya.